Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung satu lagi tajuk dalam bidang akhlak, iaitu santuni jiranmu. Anak-anak boleh merujuk buku teks bermula muka surat 205. InsyaAllah dalam tajuk hari ini kita akan dapat menyatakan pengertian jiran, dapat menyenaraikan adab-adab berjiran, dapat menyatakan hak dan kewajipan kita terhadap jiran, dapat menerangkan kewajipan jiran yang perlu diamalkan dalam kehidupan, dapat menyenaraikan cara memupuk semangat kejiranan dan juga dapat menyatakan hikmah beradab dengan jiran. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan jiran. Siapakah jiran? Jiran ini dari segi bahasa merujuk kepada orang yang berada di sekeliling kita. Dari segi istilah, jiran ini merupakan orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. 40 buah rumah di kiri, 40 buah rumah di kanan, 40 buah rumah di hadapan, 40 buah rumah di belakang. Dan jika rumah yang bertingkat-tingkat, 40 buah rumah di atas dan 40 buah rumah di bawah masih dikira sebagai jiran. Dalam Islam, kita sangat digalakkan untuk menghormati jiran kita. Terdapat dalil nakli di dalam Al-Quran dan hadis yang menggalakkan kita supaya sentiasa menghargai dan menghormati jiran. Di antaranya dalam ayat 36 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang takbur dan membanggakan diri. Tuntutan untuk kita beradab dan menghormati jiran juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Rasulullah SAW memang seorang yang sangat menghormati dan menjaga adab berjiran. Di antara adab berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ialah, yang pertama, Rasulullah melayan jiran dengan baik walaupun jiran baginda merupakan orang bukan Islam. Rasulullah juga meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Jadi bila kita ke rumah jiran kita, kita bagi salam, jangan tutup berhadapan dengan pintu, sebab takut bila pintu terbuka ternampak perkara-perkara yang mengaibkan di dalam rumah. Rasulullah juga menyuruh Abu Zar membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Rasulullah suka memberi sesuatu kepada jiran. Rasulullah juga meminta jiran supaya diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkannya kepada terlebih dahulu. Jika kita mempunyai sesuatu untuk kita jual, kita tanya dulu kepada jiran, kerana mungkin dia lebih memerlukan sebelum kita menawarkan kepada orang lain. Selain daripada itu, Rasulullah SAW juga selalu memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Rasulullah SAW bersabda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man amana bi man bata syab'ana wa jarahu ja'i'un ila jambi wa huwa ya'lamu bih." Yang bermaksud, tidak beriman denganku sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia mengetahui jirannya yang sedang kelaparan. Dalam hadis ini kita dituntut untuk mengambil tahu hal jiran kita. Jangan biarkan jiran kita dalam kesusahan sedangkan kita hidup dalam kesenangan.
Mari kita lihat pula apakah hak dan kewajipan terhadap jiran ya. Dalam Islam terdapat 3 kategori jiran seperti mana yang berikut. Yang pertama, kategori jiran yang merupakan seorang muslim dan juga kaum kerabat, itu saudara mara kita beragama Islam dan merupakan saudara kita ya. Yang kedua, kategori jiran ialah kategori jiran yang muslim tapi bukan kerabat sama Islam tapi bukan di kalangan saudara mara kita Kategori jiran yang ketiga pula ialah jiran yang bukan Islam. Mari kita lihat apakah hak dan kewajipan terhadap jiran yang muslim dan juga merupakan kerabat kita Jiran yang muslim dan kerabat kita ni, mereka mempunyai 3 hak. Pertama, hak sebagai seorang muslim, hak sebagai kerabat itu sebagai saudara mara, dan juga hak sebagai jiran Jadi apa kewajipan kita terhadap jiran? Kita pastikan mereka mendapat ketenangan, keselesaan, keselamatan seperti mana jika kita nak berkomunikasi dengan jiran, panggillah dengan suara yang sesuai. Apakah hak dan kewajipan terhadap jiran yang muslim tetapi bukan kerabat ataupun saudara mara kita? Jiran kategori yang kedua ini mendapat 2 hak, iaitu hak sebagai muslim dan juga hak sebagai jiran Jadi apa kewajipan kita? Antaranya kita boleh memberikan nasihat, mengajak jiran membuat perkara kebaikan dan juga mencegah perkara kemungkaran. Kategori jiran yang ketiga iaitu jiran bukan Islam. Apakah hak yang mereka akan dapat? Mereka akan dapat hak sebagai seorang jiran Antara kewajipan kita terhadap mereka ialah mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran walaupun mereka bukan beragama Islam Tidak mengintai aurat jiran Jiran yang bukan Muslim mereka tidak menjaga aurat seperti mana orang Muslim Jadi kewajipan kita lah untuk menjaga pandangan kita Dan juga kita ada kewajipan untuk menjaga keselamatan dan juga rumah jiran, terutamanya ketika ketiadaan mereka di rumah. Seterusnya, mari kita lihat apakah kewajipan berjiran yang perlu kita amalkan dalam kehidupan. Antaranya yang pertama, kita menggembirakan jiran dan ucapkan tahniah apabila menerima nikmat. Jangan dengki dengan kelebihan jiran dapat. Sebaliknya, kita ucapkanlah tahniah dan berkongsi kegembiraan. Yang kedua, sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak menyakiti hati jiran. Jangan mengutamakan kepentingan diri, lebih banyak berbuat baik dan bertolak ansur. Yang ketiga, kita berusaha menjaga harta benda dan minta izin dengan jiran jika kita hendak menggunakan ataupun meminjam harta bendanya. Yang ketiga, tiada hasad dengki dengan kelebihan jiran. Bila kita lihat jiran kita mendapat nikmat, contohnya memberi kereta baru, kita sepatutnya bersyukur dan berkongsi kegembiraan dengan mereka. Kita hendaklah menghormati antara satu sama lain menjaga hak masing-masing sebagai seorang jiran. Kita berbicara mengikut keperluan bercakap dengan bahasa yang sesuai dan ikut keperluan dan keadaan yang sesuai untuk kita mengajak jiran kita untuk berbicara. Kita juga hendaklah memastikan jiran kita sentiasa selesa dan aman dengan memastikan kita tidak menceroboh hak jiran. Contohnya kita menambah baik rumah sehingga mengganggu pemandangan rumah jiran. Jadi kita perlu memastikan hak-hak jiran ini semua terpelihara. Apabila kita telah mengamalkan adab-adab berjiran, insya-Allah kita akan mendapat hikmah dengan mengamalkan adab-adab tersebut. Antaranya, kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab jiran dengan sewajarnya. Yang kedua, kita akan dapat menjaga maruah diri dan keluarga kerana kita tak ada sangka buruk dengan jiran. Yang ketiga, kita juga dapat berusaha mencegah kemungkaran dengan menggunakan hubungan silaturahim antara jiran. Kita dapat bertegur sapa, memberikan nasihat dan sama-sama berganding bahu untuk mencegah kemungkaran. Kita juga akan sentiasa berasa selamat kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan masing-masing. Tak ada kegusaran jika hendak meninggalkan rumah. Kita ada jiran yang akan saling membantu untuk menjaga keselamatan rumah kita. Selain itu, kita juga dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu kerana semua orang saling menghormati dan menjaga adab berjiran.
Alhamdulillah, pada hari ini kita telah mempelajari tentang adab berjiran dan semoga kita akan berusaha untuk menjadi seorang jiran yang lebih baik pada setiap hari. InsyaAllah jumpa lagi dalam kelas pendidikan Islam yang akan datang. Assalamualaikum.